Patut merasa terima kasih atas keberangkatan dan tinggal duli Sultan Ibrahim, Sultan yang dipertuan bagi takluk benar pembukaan rahsia Presiden bagi Dewan Negeri yang ke Patut turut merafak sembah, menjunjung kasih dan setinggi kebangsaan sempena Hari Keputusan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 23 hari bulan. Yang berhormat Datuk Speaker, terlebih dahulu Johor Jaya menjahirkan rasa simpati dan duka cita kepada mangsa-mangsa yang terkesan dalam bencana baru-baru ini. Sehingga hari ini masih terdapat lebih kurang 20,000 orang mangsa yang masih menduduk PPS. Bagi mereka yang sudah keluar dari PPS pula, kerja-kerja pembersihan dan kiraan kos kerugian adalah amat menderita. Johor Jaya sempat membantu membersihkan beberapa tempat banjir. Dengan ini, Johor Jaya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jabatan, agensi, anggota dan sukarelawan mahupun dari Johor atau negeri yang lain yang rela menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir kali ini. Inilah semangat rakyat Malaysia. Johor Jaya menyambut baik keputusan yang amat berhormat Menteri Besar untuk menubuhkan jawatan kuasa perubahan iklim dan pengurusan bencana dalam sidang Dewan supaya kita dapat berbincang impak perubahan iklim dan juga risiko yang akan dihadapi dan bagaimana mencegah bencana dengan tindakan yang lebih cergas dan ini adalah penting kerana seperti apa yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, RTB iaitu Rancangan Tebatan Banjir yang sedang atau akan dilaksanakan adalah berjangka menyelesaikan masalah banjir bagi tempoh 5. Kalau kita lihat sejarah banjir negeri Johor sejak tahun 1986 iaitu tahun saya dan setiap 20 tahun banjir berlaku di negeri Johor dan baru-baru ini iaitu bulan lepas banjir turut berlaku dan Johor Jaya amat risau dengan perubahan iklim yang tidak menentu. RTB tak dapat mencegah banjir selama 5 yang berhormat Datuk Speaker, dengan taburan hujan yang luar biasa kali ini, iaitu 2 kali ganda daripada purata taburan hujan bulan. Pastinya empangan terpaksa lepaskan air. Johor Jaya ingin bertanya, apakah prosedur apabila empangan ingin lepaskan air? Adakah pihak yang bertanggungjawab memberi amaran yang lebih awal kepada penduduk tempatan? Ini adalah penting di mana kita lihat dari sosial media maupun baca dalam berita, penduduk tidak sempat untuk membuat persediaan awal bagi banjir. Saya baca satu berita, seorang bayi yang baru lahir 2 hari sahaja. Oleh sebab air naik dengan laju dan ibunya tidak sempat untuk menyediakan susu tepung untuk bayi tersebut. Ibu dan bayi terpaksa sangkut dalam hujan selama beberapa jam untuk menunggu sukarelawan datang ke rumah menyelamatkan mereka. Ini mungkin hanya salah satu insiden yang berlaku. Mestilah banyak lagi cerita yang menyedihkan. Adakah amaran diberi kepada penduduk supaya warga emas, OKU atau pesakit terlantar dapat dipindahkan ke PPS dulu? Yang berhormat Datuk Speaker, apabila musim hujan, air hujan terlampau banyak, kita risau. Risau dengan banjir kilat. Apabila musim kemarau, kita risau juga. Risau tiada bekalan air yang mencukupi. Penduduk Pasir Kudang pernah mengalami satu nightmare pada tahun 2015. Pada masa itu, bekalan air di kawasan Pasir Kudang terputus disebabkan oleh kemarau. Dan bekalan air secara berjadual, 1 hari ada bekalan air, 1 hari tidak ada bekalan air selama 6 bulan. Ini Johor Jaya dimaklumkan bahawa kita akan menghadapi musim kemarau pada bulan Jun dan Julai yang akan datang. Apakah usaha pihak kerajaan negeri untuk memastikan bekalan air yang mencukupi dan tidak terputus bagi pada waktu? Yang berhormat Datuk Speaker, sektor pelancongan
merupakan sektor yang penting bagi memajukan negeri dan merangsang ekonomi tempat. Kalau kita lihat, tidak kira sama ada dalam negeri atau luar negara, masing-masing merebut dan berusaha untuk menarik pelancong ke tempat. Ada negara juga yang memberikan tiket terbang percuma kepada pelancong untuk menarik pelancong ke negara tersebut. Dalam usaha memajukan sektor pelancongan di negeri Johor, kerajaan negeri telah pun melancarkan Pelan Induk Pelancongan Negeri Johor tahun 2014 hingga tahun 2023. Kalau dikatakan sebagai pelan induk, pastinya ia menjadi salah satu direction atau rujukan bagi segala kerja atau rancangan berkenaan dengan pelancong. Antaranya, salah satu fokus dalam pelan induk tersebut adalah penswastaan atau dikatakan pengkorporatan Privatized Tourism Johor supaya dapat menjadi sebuah agensi yang lebih proaktif. Saya percaya kalau idea tersebut dirangkumi dalam pelan induk, pasti ada kajian yang telah dilaksanakan dan ada sebabnya. Semasa saya memegang portfolio pelancongan, saya berpeluang berjumpa dengan pihak tourism dari negeri lain. Saya dapati pihak tourism di negeri lain telah pun mengambil langkah penswastaan sejak dahulu. Ini membolehkan mereka gerak dengan lebih cepat, pantas, mengikut trend pelancongan yang terkini dan menjalankan promosi dan marketing dengan lebih kreatif. Sebagai contoh, pihak tourism di negeri Sabah, Sarawak, Selangor, Pulau Pinang, Melaka, Perak atau Pahang. Kesemua negeri ini sudah pun mengambil inisiatif untuk menjalankan penswastaan. Johor Jaya percaya dan yakin bahawa negeri Johor yang terletak di lokasi strategik di mana kita bukan sahaja mempunyai 14 pintu masuk ke negeri Johor, tapi juga khazanah flora dan fauna yang cukup indah, kepulauan yang jernih airnya, taman negara yang cukup adventure, kaya dengan warisan budaya dan makanan enak, serta berbeza di setiap daerah. Sejarah negeri Johor juga cukup menarik dan pasti dapat menjadi tumpuan pelancong. Tahun ini adalah tahun 2023. Genap 10 tahun bagi pelan induk pelancongan negeri. Johor Jaya ingin bertanya, apakah status terkini bagi penswastaan tourism Johor dan bagaimana prestasi tourism Johor dan pencapaian mengikut pelan induk pelancongan negeri Johor ini. Johor Jaya berpendapat bahawa penswastaan perlu dilaksanakan supaya kita dapat bersaing dengan negeri lain dan bukan digelar sebagai pintu laluan sahaja. Yang berhormat Datuk Speaker, 3 isu utama dalam DUN Johor Jaya yang saya ingin bangkitkan. Pertama sekali adalah isu Lebuh Raya Pasir Gudang. Sejak saya menjadi wakil rakyat di Johor Jaya, isu naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang sudah pun menjadi salah satu tumpuan utama saya. Lebuh Raya Pasir Gudang yang merupakan jaringan utama dalam Johor Bahru masih belum habis kerja-kerja naik taraf. Masalah lampu jalan berlubang-lubang, terutamanya selepas hujan, memang menyediakan pengguna jalan. Johor Jaya berharap JKR dapat memandang serius terhadap isu Lebuh Raya Pasir Gudang dan Johor Jaya ingin bertanya bilakah fasa kemudian dapat bermula dan bilakah keseluruhan projek ini dapat siap. Bukan sahaja jalan yang berlubang-lubang, tetapi masalah banjir kilat yang berlaku di arah Masai, Sri Alam dan juga Taman Rinting turut perlu dipandang serius. Yang berhormat Datuk Speaker. Kedua adalah isu JJ Square dan Pasar Awam Johor Jaya. Kawasan JJ Square dan Pasar Awam Johor Jaya merupakan satu kawasan Golden Triangle di Johor Jaya, iaitu satu pusat ekonomi. Namun bangunan tersebut sudah lama terbiar dan disyaki penagih dadah yang pecah masuk bangunan. Baru-baru ini saya pun telah melawat Pasar Awam Johor Jaya di mana infrastruktur perlu dibaiki seperti bumbung yang bocor, tangga yang rosak, sis elektrik yang rosak dan sebagainya. Memandangkan KPKT komited untuk mewujudkan Pasar Awam yang lebih selesa, moden dan mampan. Saya cadangkan satu pertandingan reka bentuk terbuka kebangsaan
bersama Persatuan Arkitek Malaysia dijalankan supaya ia dapat menjadi satu contoh modal di negeri Johor. JJ Square dan Pasar Awam bukan sahaja satu tempat beli sayur, ikan atau bahan masak sahaja, tetapi boleh diberi ruang kepada penduduk yang ingin menjalankan perniagaan kecil, ibu tunggal, orang muda yang ingin bermula perniagaan dengan sewa yang murah. Selain itu, jadikan sebahagian bangunan tersebut sebagai pusat komuniti dan beri ruang kepada pihak yang ingin sewa untuk menjalankan mesyuarat dan aktiviti. Sebagai contoh, Rex KL, sebuah sinema yang lama dan terbiar, telah diberi satu imej yang baru. Ini, tempat tersebut bukan sahaja dijadikan ruang aktiviti, tetapi juga bookstore, kafe, medan selera dan anak-anak muda dapat membuat bisnes kecil di tempat tersebut. Dengan ini adalah mustahak bahawa projek naik taraf atau transformasi Pasar Awam Johor Jaya dan JJ Square dilaksanakan supaya Pasar Awam ini dapat bersaing dengan pasar raya besar dan membolehkan peniaga kecil terus berniaga. Selain daripada itu, isu ketiga iaitu projek Taman Sri Molet Perdana. Penangguhan projek Taman Sri Molet Perdana selama 13 tahun telah beberapa kali saya bangkitkan dalam Dewan Yang. Atas usaha pelbagai pihak, saya juga mengucapkan terima kasih dan tanya dengan usaha YB Exco. SPMB kini telah menjalankan serahan kunci sebanyak 240 unit bagi fasa 2 iaitu bagi blok A, B dan C. Dijangka akan siap dalam sebelum bulan Mei. Namun begitu, blok D dan E masih lagi menunggu serahan kunci. Saya berharap pihak kerajaan dapat memantau supaya blok D dan E ini turut dapat kunci dalam masa terdekat. Yang berhormat Datuk Speaker, izinkan saya akhiri ucapan saya dengan serangkaian. Setitis embun di pagi hari, jatuh di atas bunga melati. Inilah waktunya untuk perbaiki di bulan Ramadan yang suci. Selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih